Saya bukan penggemar pedas. Tapi apa yang saya tahu, makanan yang pedas ni kita perlu kurangkan untuk kesihatan usus dan perut. Saya pernah dengar tapi saya kurang pasti tentang lebih lanjut untuk OGDS ni. Mungkin melalui pencapaian Google dan so on, mungkin saya akan lebih tahulah. Saya akan sentiasa minum air gosong dan juga mengurangkan air bergas dan juga makanan-makanan yang banyak mengandungi kandungan gula. Saya seorang yang penggemar makan pedas. Sebab kalau contoh makanan tu tak rasa pedas dia macam pelik. Rasa macam tak best lah nak makan pedas yang dia kena ada sikit. Kalau kata bahaya ke tak makan pedas ni saya tahu. Cuma macam dululah dia macam makan pedas ni boleh menyebabkan saya punya apa orang kata berat-berat macam tu lah kan. So saya macam start daripada tu cuba kurangkan makan pedas dalam sehari lah. Contoh kalau makan samyang tu saya akan kurangkan dalam seminggu tu sekali atau 2 kali. Kalau dulu zaman belajar, kalau boleh seminggu tu selalu saya makan. So sebab tu macam perut pun dah tak tahan sangat. So saya berhentilah makan sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Profesor Madya Dr. Muhammad Saleh bin Abdul Aziz. Saya pakar pembedahan am mewakili Hospital Islam Al-Zahrah di Melbourne. OGDS ni adalah nama penuhnya esophageal gastroduodenoscopy. Dia adalah prosedur endoskopi di mana kita memasukkan tiub dan kamera ke dalam perut dan usus kecil untuk melihat sebarang masalah dalam usus. Ini adalah tiub dia, ini adalah mesin dia, di mana mesin dia dan tiub dia, dan juga di hujung tiub tu ada kamera dan juga cahaya. Dan tiub ni akan masuk ke dalam perut. Ini perut kita dan usus kecil untuk melihat sebarang penyakit yang berada di dalam usus dan juga perut. Itu adalah prosedur endoskopi. Apa sebenarnya tujuan OGDS? OGDS ni dibuat bagi mengetahui sebarang jenis penyakit yang berada di dalam perut dan juga usus. Ada banyak penyakit yang boleh terhasil daripada dalam perut dan juga usus kecil. Antaranya penyakit macam stomach ulcer, kanser, ketulan, polips dan juga gastrik. Dan juga kita juga nak mengetahui punca kenapa jadinya masalah tersebut. Salah satu punca ni ialah bakteria yang dipanggil Helicobacter pylori. Jadi dengan ada OGDS ni kita dapat mengetahui apakah penyakit, apakah punca dan kesan dan akibat dan keterukan penyakit tersebut. Secara amnya, saya dah lebih 10 tahun pengalaman jadi doktor ni. Kebanyakan pesakit dalam komuniti kita, bila dia sakit perut je, dia ingat gastrik. Maka dia pun pergi ke farmasi ubat ataupun rawatan tradisional untuk nak dapat ubat gastrik. Tapi secara dalam perubatannya, gastrik ni adalah istilah yang sangat besar. Banyak penyakit yang boleh dirangkumkan dalam istilah gastrik. Antaranya ialah stomach ulcer ataupun memang radang di dalam perut ataupun usus. Yang kita boleh kata semuanya adalah gastrik. Dan juga batu hempedu pun boleh sakit dia rasa sama macam gastrik, iaitu sakit dekat ulu hati. Jadi secara amnya bila seorang pesakit tu bila rasa sakit dekat ulu hati tu dia ingat gastrik, tapi padahal banyak lagi penyakit yang boleh disebabkan oleh sakit ulu hati. Maka saya bila perlu OGDS ni ialah bila sakit ulu hati yang berpanjangan, makan ubat tak jalan, asyik sakit dan kembung perut dan mengganggu aktiviti harian dan juga aktiviti kerja. Jadi masa itulah perlu dapatkan rawatan dan perlukan dapatkan OGDS bagi mengetahui apakah punca gastrik tersebut dan keterukan mana penyakit tersebut.
Okey, sebelum seseorang pesakit tu kita schedulekan ataupun kita bagi tarikh untuk OGDS, kita kena pasti apakah betul dia ada penyakit tersebut. Yang kedua, kita akan preparekan ataupun sediakan pesakit tu. Antaranya ialah dia perlu puasa sekurang-kurangnya 6 jam dan tak boleh makan ubat-ubat yang dilarang seperti ubat cair darah sebab mungkin mengganggu ketika prosedur pembedahan dan jangan makan barang berat sebelum 6 jam tersebutlah. Biasanya kita akan suruh buat ketika waktu pagi sebab biasanya waktu malam kita tidur kita tak makan. Jadi bila tak makan 6 jam tu sudah cukup memadai untuk kita nak tengok dalam perut dan juga usus apa masalah yang berada dalam perut dan usus. Prosedur endoskopi ini sangat rendah risikonya. Kita buat hampir setiap hari prosedur OGDS endoskopi ni. Jadi risiko dia sangat kecil. Walaupun semua prosedur yang dibuat ada risikonya. Antara risiko yang biasa kita tekankan ialah jika pesakit tu ada masalah pendarahan, mungkin akan berdarah. Yang kedua, bila kita buat skop tu kita akan melalui tekak dan perut dan mungkin dalam perut dia, so dia akan rasa loya dan muntah, tu common, itu biasa. Dan dia akan rasa sakit tekak di bahagian tekak ni sebabkan tube tu masuk ke dalam tu menyebabkan radang dan rasa tidak selesa di bahagian tekak. Dan yang ketiga, mungkin selepas prosedur tu dia akan batuk sebab mungkin sebahagian daripada air liur dia akan masuk ke dalam paru-paru dan dia akan rasa batuk. Dan yang biasanya sebelum tu kita akan terangkan pada pesakit bahawa apa yang perlu dibuat sebelum prosedur OGDS ni tersebut. Prosedur endoskopi ni bukanlah kita boleh buat sewenang-wenangnya pada semua orang. Kita ada sebab kenapa nak buat. Antara sebab, kalau pesakit itu tak ada simptom, tapi antara sebab yang kita nak buat ialah risiko kanser. Di bahagian Southeast Asia ni, risiko kanser perut atau stomach cancer sangat tinggi berbanding dengan European. Jadi kalau pesakit itu tersendiri ada risiko kanser perut, kita galakkan untuk buat endoskopi ini. Antara risiko-risiko kanser yang kita akan tekankan ialah dalam keluarga sendiri, contohnya mak atau ayah ada kanser perut, maka anak-anaknya digalakkan untuk buat endoskopi. Ataupun dia ada kerja di kawasan yang memang ada risiko kanser, di kawasan macam kilang asbestos, kilang-kilang yang ada radiasi, dan kita galakkan untuk buat endoskopi OGDS. Dan atau pesakit itu sendiri risau, berat badan menurun, selera menurun tapi tak ada sakit, maka kita galakkan untuk buat endoskopi ni sebab kadang-kadang kanser perut atau usus ni dia tak ada simptom, kadang-kadang permulaannya dia tak ada kanser. Jadi kita galakkan untuk buat screening OGDS ataupun kita nak kesan awal lah. Okey, ini gambar di bahagian perut bahagian manusia lah. Yang kita buka perut ni, bahagian atas ni adalah hati sebelah atas kanan, atas kiri nanti kita panggil perut, stomach dalam bahasa perubatan. Yang hijau ni adalah usus besar dan yang ini adalah usus kecil. Jadi bila seseorang tu mengadu sakit ulu hati atau sakit perut, dia biasanya di-describe dekat bahagian sini. Kalau kita tengok bahagian sini kan kita ada stomach ataupun perut, kita ada hati, di bawah ni ada empedu, usus besar dan usus kecil. Jadi bila kata gastrik ataupun sakit ke ulu hati ni, semua organ ni mungkin terlibat. Ada yang hati, ada yang perut, ada yang empedu, ada usus besar, ada usus kecil. Jadi bukanlah semua orang yang sakit di hulu hati ni gastrik. Mungkin disebabkan oleh hati, mungkin disebabkan oleh empedu, mungkin disebabkan oleh usus besar dan juga usus kecil. Sebenarnya untuk kanak-kanak di bawah 18 tahun kita tak galakkan sangat, melainkan memang sangat-sangat diperlukan, contohnya ada penyakit ataupun muntah darah
kita perlukan. Tapi tube yang berbeza, instrumen pun berbeza. Dia tak sama tube yang besar macam ni, tak samalah, kecil sikit lah untuk kanak-kanak bawah 18 tahun. Tapi kalau kanak-kanak lebih 18 tahun, kita boleh buat prosedur endoskopi. Lepas 18 tahun tak kisah, tak ada had umur. Umur 80 pun boleh, 70 pun boleh, semua umur pun boleh. Melainkan kanak-kanak bawah 18 tahun dia menggunakan instrumen yang lebih kecil sedikit. Nasihat saya, sakit perut ni sangat biasa kita dengar pada in fact pada semua orang mesti pernah rasa sakit perut kan, especially sakit yang dikatakan ulu hati ni. Kebanyakan orang bila cakap rasa sakit ulu hati ingat gastrik, sakit ulu hati ingat gastrik, tapi percayalah banyak lagi penyakit yang boleh disebabkan sakit pada ulu hati, bukan gastrik saja. Jadi saya nasihatkan bagi mereka yang mengalami sakit yang berpanjangan, sakit kat ulu hati kan, yang selalu ambil ubat kat mana-mana farmasi kan, datang pada kita untuk buat rawatan, pastikan apa sebenarnya yang dia sakit. Bukan semestinya gastrik. Kalau kita tengok dalam gambar yang saya nak turunkan ini adalah gambar dalam perut yang ketika normal. Tapi ini adalah ulcer yang ada dalam perut, dan ini dah teruk kalau ada berdarah. Ini berdarah ni sebabnya gastrik yang terlalu lama tak makan, tak pastikan dan tak ambil ubat menyebabkan dia berdarah. Bila berdarah ni membahayakan nyawa. Jadi nasihat saya bagi semualah masyarakat kita kan, jangan ambil semena-mena sakit perut gastrik, sakit perut gastrik, sakit perut gastrik. Saya pernah jumpa beberapa pesakit ni dah 26 tahun dia sakit perut ulu hati, dia kata gastrik. Sakit makan ubat kat farmasi tak baik-baik juga. Lalah datang kat kita cek, buat endoskopi, rupanya kanser pada perut. Jadi dah terlalu lambat untuk dapat rawatan. Jadi nasihat saya, bukanlah semua sakit perut kat ulu hati itu gastrik. Kita kena pastikan banyak punca lagi yang boleh disebabkan pada sakit pada ulu hati ini. Itu sajalah nasihat saya.